Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Nur Syahani binti Yusof. Saya Muhammad Khalid bin Khalil. Saya Daniel Ikwan bin Khairuddin. Saya Nur Qurratu Aini binti Muhammad Ashri. Saya Nur Aida binti Azman. Saya Nur Akila Husna binti Riza Yusri. Hai, nama saya Nurli Kawimah binti Selamat. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk dokumentari pengaruh dan cabaran isu saintisme. Pendahuluan, saintisme ialah istilah yang digunakan untuk kepercayaan bahawa kaedah dan pendekatan saintifik boleh digunakan untuk apa-apa sahaja, dan sains ialah pandangan dunia yang paling berwibawa atau paling berharga dengan mengecualikan semua pandangan dunia yang lain. Seterusnya, pada abad ke-16, ia dikenali sebagai Renaissance of Science. Hal ini kerana sesetengah orang tidak percaya bahawa wahyu adalah cara yang boleh dipercayai untuk mengetahui kebenaran. Semasa Renaissance, sains dan teknologi kedua-duanya terus berkembang pesat. Walau bagaimanapun, keadaan mula berubah pada abad ke-20 apabila perkembangan sains dan teknologi baru mula berlaku. Saintisme Islam dan sains teologi. Para pengikut ajaran ini menghormati dan mengagumi para saintis dalam kehidupan mereka kerana dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan. Ciri ini menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri daripada nilai agama dan budaya yang betul. Kesimpulan yang diperoleh daripada konsep saintifik ialah ia menjadi masalah dalam perkembangan semasa kerana terlalu bersifat saintifik sehingga menyebabkan manusia terlalu mementingkan kebendaan dan mempunyai nilai-nilai yang mengabaikan perkara sosial dan kesedaran di sekeliling persekitaran yang telah menimbulkan keraguan dan persoalan tentang ilmu agama. Menerusi dokumentari pengaruh dan cabaran isu saintisme yang akan dibentangkan sebentar lagi, kita sebagai pelajar akan dapat mengetahui tentang latar belakang dan kemunculan ajaran ideologi saintisme. Selain itu, kita juga akan memahami kesan dan cabaran ideologi saintisme ini dalam masyarakat dengan lebih dalam. Dan akhir sekali, kita akan dapat menghurai ideologi saintisme daripada perspektif Islam. Definisi saintisme ialah kepercayaan bahawa kaedah dan pendekatan sains meliputi segala-galanya dan juga memberi kepercayaan bahawa ilmu sains merupakan sudut pandangan yang paling dipercayai dan tepat sehingga mengabaikan perspektif yang lain yang tidak dapat memuaskan kriteria yang bercorak analitik dan sintetik. Umumnya, saintisme menyatakan bahawa kaedah induktif sains sahaja yang merupakan satu-satunya sumber ilmu yang benar dan tepat serta menolak sama sekali sumber ilmu yang lain. Terdapat 3 komponen dalam ilmu falsafah iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Untuk ontologi atau nama lainnya ilmu al-wujud yang bermaksud teori kewujudan adalah bidang kajian falsafah yang mencakupi permasalahan metafizik, kosmologi, matematik dan ilmu kemanusiaan. Dari sudut pandangan saintisme, kewujudan suatu perkara hanya boleh dibuktikan dari sudut pandangan empirikal dan sudah semestinya saintisme tidak merangkumi bahagian metafizik di mana ianya adalah sesuatu yang tidak boleh dicapai dengan panca indera dan logik manusia yang terbatas. Dari segi epistemologi iaitu teori ilmu, terdapat berbagai kaedah dan sumber perolehan ilmu. Antaranya adalah wahyu, ilham, ilmu huduri, akal dan panca indera. Walau bagaimanapun, saintisme secara jelas menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Segala sirah yang termaktub di dalam kitab agama seperti Al-Quran hanyalah dongeng semata-mata, melainkan dapat dibuktikan di depan mata atau dapat diterima logik akal manusia. Dan yang terakhir, aksiologi iaitu teori nilai yang merangkumi 3 aspek termasuk logik yang merupakan falsafah yang membahaskan pendapat benar atau salah, etika iaitu yang merupakan perbahasan tentang tingkah laku benar atau salah, dan akhir sekali estetika iaitu perbahasan tentang nilai kecantikan, keindahan dan kesenian. Saintisme hanya menyentuh bab logik semata-mata dan semestinya menggunakan logik manusia yang terbatas dan terkadang bercanggah dengan logik sendiri. Terdapat 2 jenis kaedah yang terkandung dalam saintisme. Antaranya ialah kaedah saintifik dan kaedah empirikal dan eksperimental. Kaedah saintifik merupakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan satu maklumat melalui pelbagai cara sistematik dengan hanya berpandukan peraturan yang ditetapkan. Selain itu juga, ia melibatkan beberapa proses yang telah diatur untuk menghasilkan penyelesaian kepada manusia dengan sempurna.
Hal ini kerana bertujuan untuk tidak menimbulkan sebarang masalah dan hanya berpihak kepada satu pihak sahaja. Secara rumus, manusia dapat memperoleh sesuatu fakta yang membawa manusia kepada masalah sifar. Kaedah yang kedua ialah kaedah empirical dan experimental. Kaedah ini bergantung kepada pemerhatian atau eksperimen untuk mengumpul data-data yang tertentu. Seterusnya, kaedah ini sangat sesuai untuk menyelesaikan masalah harian manusia, malah membantu manusia sebagai panduan hidup manusia. Dalam kewujudan ideologi saintisme, terdapat beberapa faktor kewujudan dan perkembangan, antaranya ialah perkembangan sains dan teknologi moden, wujud persepsi penghasilan sains dan agama, kurang penghayatan agama, fahaman dan sosial progresif, dan akhir sekali kepercayaan pagan. Perkembangan sains dan teknologi moden bermaksud manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti pencipta kerana mereka yakin bahawa segala sains dan teknologi yang semakin canggih boleh menyelesaikan segala permasalahan di dunia. Tambahan pula, saintisme ini wujud kerana terdapat ramai para pengkaji serta ahli-ahli fikir sains cuba untuk mengembangkan kajian-kajian ke bidang lain. Sebagai contoh, dalam bidang matematik, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini disebabkan kebergantungan kepada sains semakin meningkat dalam semua bidang kerana kekuatan fakta dalam sesuatu perkara. Seterusnya, wujud persepsi penghasilan sains dan agama. Hal ini kerana menurut pembelajaran manusia oleh saintis ini, permasalahan sains itu dibuat kajian dengan lebih mendalam terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Tambahan pula, mereka berpendapat bahawa benaran sains itu adalah kaedah yang terbaik kerana kandungan sains itu lengkap dari semua aspek dan lebih rasional berbanding ilmu lain. Selain itu, kurang penghayatan agama. Hal ini demikian kerana sains juga dikatakan ilmu yang rasional berbanding bidang ilmu yang lain oleh kerana ianya berkait rapat dengan realiti kehidupan kita. Golongan saintisme ini tidak mempercayai teori atau ilmu Islam yang lain hanya kerana ia tidak logik dan tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Ditambah pula, apabila darjat seorang ilmuwan yang lebih tinggi diangkat dan disanjung melebihi pencipta, disebabkan mempunyai kehebatan dan kepakaran dalam sesuatu bidang dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan kaedah sains itu sendiri. Hal ini menyebabkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah mudah goyah. Mereka cenderung untuk tidak mempercayai dan mengingkari ilmu-ilmu Islam yang tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Tambahan pula, fahaman sosial progresif. Hal ini beranggapan bahawa adat dalam masyarakat merupakan satu pemboleh ubah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa dan zaman. Mereka beranggapan orang yang kuat pegangan agama sebagai konservatif dan ianya merupakan satu nilai negatif dalam masyarakat. Oleh yang demikian, saintisme menganggap bahawa ilmu wahyu yang tidak dapat dibuktikan dengan sains dianggap sudah tidak seiring dengan penerimaan zaman. Akhir sekali, kepercayaan agama. Menurut pengkaji teori John Naut dan Steve Ledru, mereka mengikuti kepercayaan naturalisme saintifik yang memegang dogma utama bahawa hanya alam termasuk manusia dan ciptaan kita yang nyata bahawa Tuhan tidak ada dan sains itu sendiri dapat memberi pengetahuan tentang realiti yang lengkap dan boleh dipercayai. Ini bermaksud warga orang pagan mempercayai lebih akan sains daripada agama kerana mereka percaya akan kesahihan dan logik sains mampu memberi di mana agama tidak dapat membuktikan. Kesan yang akan terjadi kepada seseorang yang mempercayai atau taksub kepada teknologi sains adalah boleh menyebabkan kepercayaannya terhadap Tuhan semakin lemah. Hal ini kerana mereka menolak bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT seperti dalil-dalil yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Seseorang yang terlalu memuji dan memuliakan sains itu menganggap bahawa fakta-fakta yang dijumpai oleh manusia itu benar dan percaya bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya dan bukan dari ciptaan Tuhan. Oleh itu, manusia perlu mengikuti ajaran yang disampaikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang benar. Golongan yang mempercayai ideologi saintisme ini akan mengalami kurang penghayatan terhadap ajaran agama Islam. Hal ini kerana ilmu teknologi sains ini juga dikatakan ilmu yang rasional berbanding ilmu yang lain kerana ianya berkait rapat dengan realiti kehidupan kita. Golongan saintisme ini tidak mempercayai teori atau ilmu Islam yang lain kerana ia tidak logik dan tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Selain itu, mereka turut menolak peranan Allah SWT dalam menguruskan segala urusan di dunia.
Hal ini kerana mereka terlalu mengagungkan ideologi saintisme yang dianggap sempurna kerana mempunyai data saintifik yang dapat dilihat dengan mata kasar. Golongan ini tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dan menyelesaikan masalah. Malah, mereka lebih memilih untuk bergantung sepenuhnya terhadap ideologi saintisme itu sendiri. Kepercayaan terhadap saintisme yang terlalu mementingkan teori sains sehingga telah mengabaikan aspek nilai-nilai keinsanan yang berkait dengan aspek sosial dalam kalangan masyarakat. Falsafah saintisme juga menyebabkan kehidupan seseorang manusia itu tidak seimbang kerana kemajuan arus sains dan teknologi tanpa pegangan agama. Kesan ideologi saintisme ini juga telah menjadikan orang barat atau orang bukan Islam menakluki dunia. Disebabkan ilmu sains ini banyak diinovasikan oleh orang barat, maka mereka menjadi lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Akhir sekali, ideologi saintisme ini akan menyebabkan pemeliharaan syariat Islam akan terjejas. Islam telah mengajar umatnya tentang tata cara kehidupan manusia yang betul, akan tetapi ideologi ini terbukti telah bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini kerana pegangan Islam dan sains teknologi itu sendiri tidak selari dalam diri seseorang. Pengaruh saintisme ini mampu berkembang dengan terjadinya globalisasi, iaitu satu proses di mana berlakunya penyebaran ekonomi, budaya dan kepercayaan ke peringkat antarabangsa dan dunia. Hal ini mampu berlaku dengan lebih pantas dengan adanya kemudahan teknologi dan internet pada zaman kini. Isu saintisme mampu mempengaruhi keimanan seseorang. Hal ini akan memberi impak kepada mereka yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dan juga pada mereka yang mudah mempercayai sesuatu ilmu tanpa menyelidiki kesahihan ilmu tersebut. Hal ini demikian kerana pada dasarnya, saintisme ini adalah suatu ilmu yang berlatar belakangkan sains dan mengikut logik akal. Jadi tidak peliklah jika ramai orang mampu terpengaruh dengan saintisme ini. Selain itu, saintisme juga mampu memberi pengaruh terhadap keutuhan sesebuah masyarakat dan negara. Hal ini mampu menjadi satu isu jika di dalam sesebuah masyarakat itu terdapat mereka yang sangat taksub terhadap saintisme dan tidak mahu menerima pandangan ilmu lain. Hal ini mampu mengakibatkan perbalahan di antara sesebuah masyarakat. Begitu juga terhadap sesebuah negara yang terlalu taksub dengan saintisme. Misalnya, ketaksuban negara A terhadap pengaruh saintisme telah memberi kesan buruk terhadap negara-negara lain. Hal ini kerana mereka tidak mahu mendengar pendapat daripada orang lain selain daripada ilmu saintisme. Pengaruh saintisme juga mampu mempengaruhi kesahihan sesuatu ilmu. Di dalam agama Islam, kepercayaan saintisme ini tidak boleh digunakan sebagai suatu hujah. Hal ini kerana saintisme ini adalah sesuatu kepercayaan yang dibuat berdasarkan ilmu sains dan logik akal semata-mata. Di dalam Islam, untuk menentukan kesahihan sesuatu ilmu itu, ia perlu melalui 3 tertib ilmu, iaitu ilmu al-akal yang bermaksud ilmu yang diperolehi hasil daripada proses berfikir dan maklumat yang diperolehi itu tidak bercanggah dengan perkara yang kita semua sedia maklum akan kesahihannya. Yang kedua pula adalah ilmu al-ahwal, iaitu membawa maksud merasai atau menghadapi sesuatu peristiwa itu. Seseorang tidak akan dapat memahami ilmu ini melainkan dia merasai atau mengalami peristiwa itu sendiri. Yang ketiga pula adalah ilmu al-asrar, iaitu sebuah ilmu yang rahsia yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi-nabi ataupun wali-wali yang disampaikan melalui hati-hati mereka. Semua ilmu perlu melepasi ke semua tertib ini untuk dianggap sebagai sebuah ilmu yang sempurna. Dapat pelbagai cabaran dalam menolak ideologi saintisme ini, lagi-lagi pada dunia yang penuh dengan cabaran pada masa kini. Antara cabaran yang dihadapi dalam menolak ideologi saintisme ini ialah kajian saintifik yang dimonopoli oleh golongan bijak pandai. Golongan bijak pandai ini adalah golongan seperti para saintis yang mengkaji alam semesta ini. Pelbagai kajian saintifik yang dimonopoli oleh golongan saintis barat yang menekankan kajian saintifik ini berbanding kepercayaan. Keadaan ini mendatangkan risiko kepada umat Islam kerana mereka akan lebih percaya terhadap ideologi saintisme ini kerana akan wujudnya rasa kagum yang berlebihan kepada kajian sains ini. Oleh itu, kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan akan mula berkurang kerana manusia lebih mengagungkan kajian saintifik ini dan menggunakan kaedah ini dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cabaran yang kedua ialah media sosial.
Media sosial merupakan salah satu cabaran yang dihadapi dalam menolak ideologi saintisme ini. Media sosial merupakan satu tempat di mana pelbagai berita, video tersebar secara meluas. Media sosial ini boleh menyebabkan umat Islam lebih mudah terpengaruh dengan ideologi saintisme ini kerana pelbagai kajian-kajian sains ini tersebar meluas di media sosial. Kesannya, umat Islam akan lebih memandang ke arah kajian sains ini kerana mereka melihat sendiri kajian sains ini lebih berkesan dan efektif. Golongan yang cetek ilmu agama ini akan lebih mudah dan terpengaruh dengan fahaman saintisme ini kerana mereka kurang pengetahuan yang mendalam tentang pandangan Islam. Cabaran yang ketiga ialah pemimpi Islam yang membawa sains moden barat. Pada zaman dahulu, terdapat banyak tokoh-tokoh yang telah meneroka alam dan mengeluarkan falsafah mereka tersendiri. Mereka mengeluarkan falsafah berdasarkan apa yang diteroka dan apa yang mereka lihat dengan mata sendiri. Oleh itu, terdapat pemimpin di negara Islam ini yang menggunakan kaedah sains ini sebagai sumber utama dalam ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin ini seharusnya berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyebarkan ilmu. Dengan menyebarkan ideologi saintisme ini dapat membuatkan masyarakat lebih percaya terhadap kaedah ini daripada mempercayai kajian yang telah ditulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cabaran terakhir ialah berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana akan berlakunya pegangan dan fahaman yang berbeza di dalam kalangan masyarakat. Akan ada masyarakat yang tidak mengikut kepercayaan dalam Islam kerana mereka tidak dapat lihat dengan panca indera mereka sendiri berbanding kajian sains yang kita dapat lihat dengan mata sendiri. Akibatnya, mereka akan mempersoalkan pelbagai perkara seperti sumber yang ada dan sebagainya. Oleh itu, akan wujud perdebatan antara masyarakat kerana mereka mempunyai kepercayaan dan kefahaman yang berbeza. Perkara ini terjadi kerana terlalu banyak kefahaman yang disiapkan oleh ahli sains ini yang menyebabkan masyarakat akan mempunyai pandangan dan fahaman yang berbeza antara satu sama lain. Kesimpulannya, konsep Tajizm merupakan satu permasalahan kerana terlalu bersifat saintifik dan telah melahirkan insan yang memiliki nilai yang amat mementingkan kebendaan sehingga sanggup menafikan hal-hal sosial dan kesedaran alam sekitar serta meragui dan mempersoalkan ilmu agama. Saintism adalah satu ajaran yang menunjukkan bahawa pendekatan sains dapat meliputi segalanya dan menjadikan sains sebagai satu kebenaran yang mutlak mengatasi sumber ilmu pengetahuan yang lain. Ideologi ini telah memberi impak yang amat besar kepada sesetengah masyarakat dengan menyebabkan akidah atau kepercayaan kepada Tuhan terpesong dan jauh dari kebenaran. Ideologi ini juga telah menyebabkan pengabaian aspek nilai-nilai keinsanan yang berkait dengan aspek sosial dalam kalangan masyarakat setempat. Pandangan alam dan tasawur perlu seimbang dengan melihat bahawa sains ialah sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah dalam Islam. Sains merupakan hasil temuan manusia yang memiliki kebenaran relatif berbeza dengan Al-Quran yang memiliki kebenaran mutlak. Ianya menjadi satu kewajipan bagi menangani isu saintism secara harmoni. Sekian.